Bagi memulakan majlis kita pada hari ini, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Negaraku dan juga lagu Perkim Baca Kemajuan dengan dipimpin oleh pasukan upaya Perkim Kebangsaan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Tan Sri Mahmud Yusof Noor, Setiausaha Agung Kehormat Perkim Kebangsaan. Yang berbahagia Datuk Haji Nordin yang telah dilantik sebagai penolong Setiausaha Agung Kehormat Perkim, dan saudara-saudari sekalian. Sebenarnya hari ini saya tak sangka kena berucap pula ya. Banyak tak sangka. 2 minggu sudah saya terkejut kerana dimaklumkan bahawa saya dilantik sebagai Bendahari Perkim. Saya rasa panik kerana saya sudah selesa dengan keadaan sekarang ini ya, pada masa itu ya. Jadi tetapi oleh sebab dilantik oleh Perkim, oleh yang amat berbahagia Tun, saya tak dapat menolak. InsyaAllah saya akan menjalankan tugas sebagai Bendahari Perkim sejujur-jujurnya sebagaimana yang telah dimanahkan, dengan kerjasama bantuan daripada saudari-saudari sekalian. Kita insya-Allah akan bekerja sebagai satu tim. Dalam Perkim ni satu tim saja. Tim kita ialah tim Perkim. Sangat itu sajalah. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Tan Sri Dr. Mahmud Yusof Noor dan mengalukan kedatangan rakan kita Datuk Haji Nordin ke Perkim. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil Islam wa hadana ila tariqis salam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Yang saya hormati ayahanda kita lah, Tan Sri Datuk Dr. Mahmud Yusof Noor selaku Setiausaha Kehormat Kebangsaan Perkim Setiausaha Agung. Yang saya hormati ayahanda kita juga, yang sebagai Datuk Hanif Harun. Kedua-dua ni adalah
orang yang paling lama yang kita sangat hormati, dan Tan Sri Datuk Dr. Yusof Noor. Sebenarnya saya dah kenal beliau sejak tahun akhir 79 lagi di UKM sebagai Timbalan dan Chancellor Harian Pelajar. Saya waktu tu student, terlibat juga dengan beberapa persatuan pelajar. Jadi kami dah biasalah. Lepas tu saya masuk JAKIM pula sebagai pegawai junior, yang Datuk Tan Sri sebagai Timbalan Menteri di JBM. Ada jumpa lagi di sana. Selepas tu di UIM saya banyak juga terlibat dengan bersama Tan Sri di UIM atas nama JAKIM, dan beliau sangat kita kagumilah, dan akhirnya jumpa pula di Berkim. Ini sebenarnya macam Datuk Hanif sebut lah, satu yang tidak disangka-sangka. Jadi berucap ni pun satu yang tak ada sangka-sangka. Jadi on the spot. Terima kasih Datuk Hanif juga, saya kenal banyak kali di Kemboja ketika kami dalam misi-misi korban dan dakwah di sana lah. Yang saya hormati Datuk Mat, Cik Zul, Ketua Bahagian dan Ketua Unit, dan tuan-tuan dan perempuan warga Berkim sekalian. Salam perkenalan bagi yang pertama kali melihat saya. Walaupun pejabat ini saya biasa juga turun naik, ada mesyuarat sebelum ini di Mawib, dan alhamdulillah jadi hari ini sebahagian daripada pegawai ataupun keluarga Berkim. Saya ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Tan Sri kerana memberikan kepercayaan kepada saya untuk mengisi pos Penolong Setiausaha Agung Kehormat, yang saya juga tidak sangka sebenarnya. Setelah kita berehat PKP 2 tahun saya bersara, dan oleh kerana atas nama dakwah Berkim ni, jadi saya menerima dengan hati terbuka setakat yang saya mampu. Kita sama berdoa diberikan kesihatan dan kesegaran minda, fizikal dan mental untuk sama-sama bersama tuan-tuan semua. Kita semalam telah pun Tan Sri mendengar satu taklimat dalam satu mesyuarat pos semalam ya, dan saya sangat terujalah dengan program-program Berkim, visionnya dan sebagainya. Dan insyaAllah kita akan terus menyegarkan Berkim seperti mana di landasan tahun 60 tahun yang lalu, sebagaimana pengasas Berkim, pemimpin terdahulu mengasaskan Berkim itu apa yang mereka inginkan, dan insyaAllah kita sebagai pewaris kepada mereka, pastinya amanah ini kita akan sambung, khususnya dalam hal-hal kebajikan dan juga dakwah yang menjadi trust atau core business kepada kita semua. Tuan-tuan semua lebih arif tentang tugas yang ada sini, dan saya pun akan dapat, mudah-mudahan kita akan berkongsi maklumat, dan kita akan dapat mohon kerjasama lah untuk membolehkan kami, khususnya pimpinan pihak tinggi, saya sendiri, untuk terus bekerjasama bersama tuan-tuan dan perempuan sekalian. Saya ingat itulah untuk ucapan mukadimah pada hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang ni kita dah sampai ke 4 bulan yang terakhir bagi tahun ini. Sekejap je. Hari ni 2 September. 2 dah. Hari ni dah 2 September. Bila masuk ke 4 bulan terakhir, biasanya kalau yang terakhir tu dia laju sikit. Kita tak perasan. Lebih-lebih lagi bagi mereka yang ada keluarga, memang bila akhir tahun ni macam-macam perkara. Kadang-kadang memikirkan tentang kalau ada percutian nak pergi mana, dan ada duit ataupun tak ada nak belanja, pergi ke sana sini. Jadi memang kita tak dapat nafikan 4 bulan terakhir ini bukan saja individu yang sibuk, tapi badan-badan atau organisasi pun sibuk, seperti Berkim ini ataupun badan-badan yang lain. Sebab
4 bulan terakhir inilah bulan nak membuat hisap bagi prestasi sesuatu organisasi. Macam umur kita je lah, bila sampai ke ujung kita fikir apakah yang telah kita buat. Kalau ada banyak kecacatan, kita nak ganti. Sebab tu kita baca antara dua sujud tu, Rabbighfirli warhamni wajburni, wahai Tuhan, ampunilah aku. Dan yang saya sebut nak ganti itu, dalam doa ini, antara dua sujud ini ada perkataan wajburni, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni sampai akhir. Minta ampun dan minta Allah gantikan apa yang kurang. Rupanya kita pada setiap kali kita sembahyang, kita minta doa, ya Allah, minta gantikan apa yang kurang. Kadang-kadang kita manusia memang banyak kekurangan, kerana kita kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu, bagi sebuah organisasi, bila sampai ke ujung, sama ada negara ke ataupun badan-badan ke, kerajaan ke, universiti ke, sampai ke the last 4 month of the year, dah mula kita kira apakah yang kita telah buat pada 8 bulan yang lepas. Jadi kita berusahalah, walaupun perkim ini berbanding dengan badan-badan yang lain yang besar, macam yang berbahagia Datuk Nordin yang diberi tugas jaga hal Islam seluruh negara, datang ke sini ni kecil je lah Datuk. Ya, perkim ni kecil. Datuk Hanif dulu kerja di London lah, macam-macam lagi, jaga orang Malaysia di London, pelajar macam-macam cerita dulu. Itu besar Datuk tugas tu. Datang ke perkim ni kecil je. Tapi walaupun dia kecil, badan ini memikul amanah yang sangat besar. Saya fikirlah, nampak kecil, tapi dia punya amanah yang ditinggalkan oleh almarhum Tunku Abdul Rahman ini sangat besar. Kerana kita menampung kerja-kerja yang dibuat oleh badan-badan Islam yang lain. Jadi kita, walaupun kita kecil, kita akan terus berusaha sangat kita boleh. Kecil tapi berkesan. Macam cabai lah. Cabai tu kalau yang besar tak berapa pedas. Tanya Dr. Soriza lah. Dia cabai yang pedas tu yang kecil. Jadi kita kecil, kita tak ramai, tak apa. Jadi sebab itu saya fikir kita akan berusaha yang kecil ini memberi impak yang besar. Kerana kita semua ikuti yang kecil itu saiz operasi, tapi impaknya besar. Kerana bila tengok hari-hari orang datang ke perkim ini, walaupun kita kecil, sama ada perkim kebangsaan dan juga negeri, ada saudara-saudara baru, ada je yang masuk Islam, yang kita pun nanti kita nak beri fokus juga kepada orang datang sini masuk Islam. Di tempat lain pun ada juga, di badan-badan lain. Tapi bagi perkim ini, hubungan kita tu bukan saja dengan orang Islam, tapi yang bukan Islam pun ada hubungan. Kerana hari ini mereka bukan Islam, esok dia masuk Islam. Hari ini bukan Islam, esok dicari kita, dicari Ustaz Imran ke siapa ke, ataupun untuk mengucap kalimah syahadah. Artinya impak kita tu besar. Jadi sebab itu, bila kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berada di sini, kita syukurlah. Kerana saya fikir bukan kita berkata bahawa siapa yang menjadi askar tu tak bagus, siapa yang bekerja di gedung-gedung perniagaan tak bagus. Mereka bagus kerana mereka juga berkhidmat. Tapi kita di sini, kita rasa nasib baik. Kita rasa lebih baik kerana kita deal secara direct berkaitan dengan hal Islam. Yang bekerja di badan lain yang tak menggunakan kalimah Islam tu, mereka pun menolong Islam juga. Tapi kita di sini, di organisasi yang bernama badan yang berkaitan Islam ni, kita syukur kepada Allah kerana kita berada di sini. Tapi kita ada kekurangan.
Kalau kita nak kaji apakah kelebihan seseorang manusia itu, manusia yang mengaku kurang itulah. Jadi apa salahnya kalau kita berkata bahawa kita banyak kekurangan, itu makna kita kuat. Tapi kalau kita kata saya tak ada kurang, saya lengkap, itu makna lemah. Jadi kita sekarang sudah sampai ke 4 bulan terakhir. Saya nak sebut bahawa hari ini saya berada di sini, tuan-tuan berada di sini. Tapi cuba kita fikir, adakah tuan-tuan akan berada di sini selama-lamanya? Dan saya pun tak berada di sini selama-lamanya. Sama ada sebagai pemegang jawatan ke, kita akan datang dan pergi. Dan kerana itu kita dalam perjumpaan bulanan ini kita terima kasih kepada yang sanggup menerima amanah daripada Yang di-Pertua Perkim, kerana Yang di-Pertua melantik sampai masa nak gilir, melantik orang lain menjadi pemegang jawatan, dan ia akan berlaku pada kita juga. Jadi saya sebagai Sultan Agung, kerana bukan saya yang melantik mereka, kerana mereka dilantik. Jadi nak terima kasihlah kerana yang bahagia Datuk Hanif, dia terima jawatan ni. Bila ada juga berlaku bila dilantik oleh seorang yang mempunyai kuasa melantik, mungkin ditolak, tapi Datuk Hanif terima. Jadi kita tahniahlah kerana dia dapat kepercayaan daripada Yang di-Pertua, khususnya kepada mereka orang yang sibuk macam Datuk Nordin. Saya tahu bila saya dengar berita yang amat berbahagia Tun Dr. Mahathir Yang di-Pertua Perkim melantik bekas Ketua Pengarah JAKIM, saya risau mula-mula tu. Kerana bila saya dengar berita tu, ya ni Datuk Nordin terima ke tak terima? Takut dia tak terima. Kerana memang saya bukan nak cerita hal Ketua Pengarah JAKIM, tapi saya mungkin nak sebut tu kerana nak berkongsi saja berdasar pada apa yang saya tahu. Kerana JAKIM ini secara kebetulan memang laluan saya juga, laluan masa saya muda, memang saya lalu ke situ juga, atas satu jawatan yang tertentu pada masa itu. Jadi bila mereka berkhidmat sebagai Ketua Pengarah JAKIM dan mereka retire, mereka dicari oleh banyak agensi, macam-macam agensi. Dia habis jadi Ketua Pengarah JAKIM, ada badan ni minta dia berkhidmat ni, macam-macam. Dan berkaitan dengan yang bahagia Datuk Nordin ini, saya diberitahu bahawa dia pun sibuk dengan yang dipanggil Suhakam dan lain-lain lagi, dan badan-badan NGO yang lain yang nakkan penyertaan beliau dalam badan-badan itu. Dan yang paling besar ialah Suhakam lah. Saya kata ni Datuk Nordin ni mesti tak terima punya. Tapi kita nak terima kasih lah kepada Datuk Nordin, bekas Ketua Pengarah JAKIM, bila diberi persetujuan dan kepercayaan oleh Yang di-Pertua Perkim, maka saya dengar dia terima. Jadi terima kasihlah Datuk. Saya nak terima kasih bagi pihak kawan-kawan di sini kerana dia sudi bersama dengan kita untuk bersama-sama memikirkan apakah yang kita boleh buat. Di samping kita berterima kasih kepada yang lepas, biasalah kepada yang bahagia Tan Sri Rais Bendahari yang lalu, saya sudah rakamkan penghargaan dan terima kasih dalam mesyuarat Majlis Kebangsaan, dan saya juga rakam terima kasih kepada Datuk Asrullah. Itu biasalah. Jadi hari ini minta tolong Datuk Hanif pula cari duit. Musim dia datang ni musim tak bagus. musim duit tak ada, duit tak banyak. Kerana pada masa ini hal duit ni bukan hal Perkim saja, hal dunia. Semua dunia memikirkan macam mana nak mencari sumber pendapatan, sama ada di Amerika ke, di Eropah ke, Timur ke, Afrika ke, dan serta tentu di Malaysia pun sama juga. Jadi Perkim ini Datuk Hanif masuk. Saya kesian juga Datuk Hanif nak cari duit,
tapi kita harap kita tidak bebankan dia. Kita akan sama-sama cari jalan, dan saya percaya Datuk Nordin dan kita semua akan cari jalan. Tuan-tuan doakanlah supaya kita ada dipanggil laluan-laluan yang mudah, kerana rezeki itu bukan wang ringgit, tapi kesihatan kita dan juga kemudahan. Kita berkata bahawa duit tak ada, tapi orang memberi kemudahan kepada kita. Kalau kita buat satu kegiatan, orang mengalu-alukan kegiatan kita, itu duit lah tu. Dia tak nak bebankan kita, duit. Kita tak sakit, duit. Sebab kita tak payah belanja kerana kesakitan kita. Jadi sebab itu hal duit, saya fikir kita fikir jangan jadi satu halangan, kerana Perkim ini badan yang akan mudah mendapat simpati daripada masyarakat. Dan insyaAllah 4 bulan terakhir ini kita lihat, bukan hanya kita nak rancang bagi tahun ini, kita nak lihat apakah yang kita boleh buat selepas ini untuk membina yang Perkim yang lebih teguh lagi. Kerana satu masa saya pun akan tinggal juga, tapi kita tinggal yang kuat. Kita tidak nak tinggal yang tidak nak tinggal krisis. Dan saya nak terima kasih kepada saudara-saudara sekalian, kerana saya percaya setiap orang di sini berusaha mengatasi krisis, dan kita harap kita tidak menambah krisis. Macam mana cara kita nak bendung kalau ada krisis? Kerana krisis ini tak bagus, dan kadang-kadang kita mendapat nikmat kita tak syukur. Dan kalau tuan-tuan baca surah Al-Kahfi, mungkin pagi-pagi ni semua dah baca dah, ataupun walaupun tak wajib, tapi hari ini hari Jumaat kita baca surah Al-Kahfi. Saya fikir dalam sebahagian daripada ayat surah Al-Kahfi ini ada menyebutkan tentang kisah iblis. Kisah iblis dalam ayat yang ke-50, bila Allah perintah malaikat supaya sujud kepada Adam. Bila dikata idh qulna lil malaikati isjudu, bila Allah dah perintah malaikat usjudu li Adam, sujud kepada Adam, tapi bila semua malaikat semua sujud, ada seekor yang tak, kita panggil ekor lah, kerana dia bernama iblis, dia tak sujud. Tapi rupanya yang tak sujud ni kerana dia daripada keturunan jin yang memang kaki engkar. Itu cerita suratul Kahfi. Dan kita pun berfikir, kenapa bila Allah dah suruh, tapi walaupun Allah tahu ini perancangan Allah, dia buat, dia yang ni sujud, yang ni ingkar. Jadi saya terfikir, sebab keingkaran iblis itu dijelaskan dalam ayat yang berikut. Perintah tadi ayat yang ke-50, Datuk Nordin kalau tak silap saya, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Seekor saja yang tak ada, beramai lah. saya fikir bukan seekor, kecuali yang bernama iblis, mana dan sesiapa kumpulan dia. Tapi dalam ayat yang berikut Allah sambung lagi, Allah kata ma ashhadtuhum khalqas samawati wal ard wala anfusahum. Maksudnya bila saya baca ayat yang berikut ni, saya andaikan bahawa kenapa dia ingkar, dia tak sujud. Allah kata, makna ayat yang berikut surah Al-Kahfi juga ayat 51, Allah kata maksudnya, aku tidak memperlihatkan kepada mereka, iaitu yang iblis ni, anak beranak iblis ni, bagaimana aku jadikan langit dan bumi. Allah tak tunjuk.
wala anfusahum, dan aku tak tunjuk bagaimana aku buat dia, aku buat iblis tu. Maknanya kalau Allah perlihatkan kepada iblis bagaimana Allah buat langit dan bumi ini dan bagaimana Allah jadikan dia, maksud ayat ini saya fikir dia tak akan ingkar, kerana dia akan takjub, kerana dia tengok Allah macam mana Allah buat langit, Allah buat bumi, dan Allah buat dia sendiri. Dia tak ingkar. Apa maksud? Kenapa surah Al-Kahfi sebut dua ayat ini? Saya renung, Allah lebih tahu. Saya fikir kalau kita banding dengan kehidupan manusia, kalau Allah tahu balik pada hal perkim ini, kalau orang tahu apa kita buat, bagaimana pentadbiran buat, bagaimana bendahari buat kerja, bagaimana penolong setiausaha bekerja, kita semua bekerja, maka orang tak marah pada kita. Saya fikir ada orang marah pada kita kerana dia tak tahu bagaimana kita menggerakkan perkim ini. Lalu mereka mengkritik perkim. Oh, perkim ni bagus, orangnya malas, tak buat kerja, duduk saja. Sebab dia tak tahu. Dan bukan tugas kita nak panggil, datanglah tengok kami buat kerja macam mana. Saya fikir kalau ada kritikan, tuan-tuan, saya sendiri saya tak risau, kerana dia tak tahu. Dia tak tahu apa saya buat. Dia tak tahu bagaimana penolong setiausaha bantu. Dia tak tahu bagaimana bendahari buat. Dan dia tak tahu bagaimana anda bekerja. Maka adalah tuhmahan, tuhmahan mengatakan bahawa ini membazir duit lah, tapi susahlah sikit. Akhirnya saya bila dengar perkara yang seperti ini, saya lihat dalam surah Al-Kahfi ini, iblis itu mengingkari kenyataan kerana Allah tak tunjuk pada dia apa yang dibuat. Dan kita sendiri takkan kita nak datanglah Muhammad tengok hari ni saya buat kerja apa. Mungkin tak mungkin itu langkah yang baik. Maka sebab itu kita teruskan kerja kita. Dan saya, marilah sama-sama kita membina perkim ini milik semua. InsyaAllah penutup 4 bulan ini bagi tahun ini yang terakhir akan menjadi lebih baik daripada 8 bulan yang lepas. Bulan Muharram dah lepas, sekarang ini bulan Safar, lepas Safar Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Syaban, lepas tu puasa pula. Masa cepat. Jadi kita bersama-sama mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya memberkati kita semua, memberi kemudahan kepada kita, rezeki yang baik, kesihatan yang baik, dan insya-Allah tempat ini akan menjadi tumpuan orang datang beribadah, kerana setiap doa yang mereka lafazkan di sini insya-Allah ada keberkatannya, kerana setiap doa akan diiringi oleh sambutan daripada para malaikat. Itulah saja yang boleh saya sampaikan, dan terima kasih kepada Datuk Nordin kerana bersama dengan kita, Datuk Hanif penari yang baru. Terima kasih banyak. InsyaAllah kita jumpa lagi pada bulan hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.